Jadi hari ni kita akan tengok, saya start terus dengan bumi sebab itu saya miss bumi. Ramai yang sangkut tentang bumi ni. Kan tak sempat nak belajar cikgu, tak sempat kan. Jadi hari ni kita start dengan bumi, kamu ada kertas kamu rujuk ada kertas kamu. Kalau tengok kertas saya memang tak nampak ni. Boleh nampak sikit-sikit je. Kan? Tu saya suka pakai iPad ni, boleh besar-besar. Dulu kecil je. Jenuh kertas tu tak besar kan susah. Okey. Jadi macam biasa kalau pelajar kamu tengok soalan ni soalan tak favorite. Soalan tak favorite maksudnya ada pelajar tak langsung tak belajar kan. Jadi kita try tengok nombor 16 kat sini. Topik apa? Bumi sebagai sfera. Okey. Dalam exam jangan pergi tulis topik tak seronok namanya kan. Kena belagak lah. Saya tahu topik ni cikgu, saya tahu topik. Apa benda topik ni saya tahu. Nama topik saya tahu. Yang itu je. Okey. Dapat je soalan bumi. Langkah pertama kamu buat. Langkah pertama saya tulis kat sini. Step dia. Step pertama, kita senaraikan point. Kan? List point. Apa point dia? Point ni bukan point-point penting yang kamu belajar dalam point-point penting tu tak. Point ni apa? Titik kamu ke bumi. Contoh untuk soalan ni, dia beritahu P. Okey, jumpa huruf P. Apa koordinat dia? Letak 0 darjah, 50 darjah. Bahasa Melayu mana? Timur. Okey. Kan? Kemudian Q saya letak bawah dia, saya letak Q tu belum ada, kosongkan, tak tahu. Kemudian R pun ada tapi kita tak tahu lagi, tak tahu, kosongkan, tulis kat situ. Okey. Kemudian baca maklumat seterusnya. Nombor 2. Biasanya maklumat markah bonus untuk topik ni. Markah bonus dia cerita pasal diameter ni bonus. Perkataan diameter ni bonus. Sebab ada 2 jenis diameter. Yang pertama namanya diameter bumi. Yang satu namanya diameter selarian latitude. Okey, saya akan explain simple sikit. Simple. Asal apa benda ni? Diameter bumi ni apa? Diameter bumi macam ni. Kalau bumi kita bulat macam ni, ada titik tengah je. Kan? Kalau ada garisan yang melalui titik tengah ni kita panggil diameter bumi. Macam tu. Biasanya diameter bumi tu dia mesti seorang utara, seorang selatan. Tapi sebab kita belajar garis selang-seli ni, garis ni, sudut atas dan bawah ni sentiasa sama. Sebab tu diameter bumi ni utara selatan saja berbeza, tapi sudut dia sama. Nanti saya cerita. Okey? Manakala selarian latitude pula dia macam ni. Dia macam kau potong ni. Ini kita panggil selarian latitude. Dia masih lagi utara. Dia tak berubah. Kalau seorang utara. Seorang selatan, seorang lagi pun selatan. Dia tak ubah. Sudutnya pun sama. Itu cerita pasal, kita panggil dia apa ni? Tak nampak. Oh, tak nampak. Okey. Oh, dia terkeluar. Okey. Okey. Sekejap. Tu nampak. Boleh. Dia kan? Okey. Okey, boleh Dah nampak? Okey, cantik. Boleh ini kita panggil diameter selarian latitude. Okey, diameter ni cerita dia bila diameter dia mesti seorang timur, seorang barat. Sama ni, seorang timur, seorang barat. Jadi kesimpulan saya, katakan saya bagi A, ni nota, sebab sini nota. A saya bagi 20 darjah utara. 100 darjah timur. Kalau saya kata B ni adalah diameter bumi. DB ni adalah diameter bumi. Contoh. Kalau diameter bumi maksudnya apa? Sudut tak berubah. Utara akan tukar jadi selatan. Itu maksud diameter bumi. Okey? Timur akan tukar jadi barat. 100 akan tukar jadi 80. Okey, kenapa ni? Sini kan. Yang belah timur barat ni kamu kena ingat. Dia punya jumlah dia mesti sama dengan 180. Itu cerita dia. Itu cerita pasal apa ni? Diameter bumi. Apa beza dengan diameter selarian latitude? Kita tengok satu lagi. A. Saya bagi 30 darjah selatan. Okey. 70 darjah barat. Contoh. B dia adalah apa? B ni dia kata AB ni adalah diameter selarian latitude. Bila dia bagi tahu kata diameter selarian latitude, maksudnya apa? Selari. S ni.
selari juga maksudnya sama. Kalau 30, 30. Kalau selatan, selatan. Tapi sebab perkataan diameter ni, dia mesti seorang barat, seorang lagi mesti timur. Dan jumlah dia mesti 180. Jadi kalau jumlah dia 180, maksudnya kat sini 110 darjah. Itu cerita dia untuk diameter sahaja. Okay? Kalau soalan tu minta kedudukan, kamu kena bagi semua. Contoh macam ni, bagi semua. Ini kalau dia minta kedudukan. Kalau dia minta latitude, latitude depan saja. Ini kalau dia minta latitude. Kalau dia minta longitude, kita bagi belakang saja. Ini. 3 soalan ni. Biasanya 3 soalan ni melibatkan 2 hingga 3 markah saja sebab dia mudah. Okey? Jom kita tengok kat soalan. Jadi, lepas saya bagi tahu dari senarai ni, lepas cari apa? Carilah perkataan diameter rujuk soalan kamu. Jadi, diameter kita jumpa kat mana? Kat sini. QR ialah diameter bagi selarian latitude. Dia kata. Kan? QR adalah diameter bagi selarian latitude. Selarian latitude berapa? Selarian latitude 64 darjah utara. Nampak? Maksud dia kat sini apa? Utara dia, yang ini 64 darjah utara, yang ini pun 64 darjah utara. Sebab apa? Selari. Kan? Selari latitude. Okey? Jadi kat sini, bila dah selari kat sini, kamu tengok seterusnya apa? Kat mana dia punya timur barat? Timur barat kena rujuk dekat kita punya gambar raja. Nampak? Kan? Dia kata QR diameter bagi selarian latitude. Itu saja. Kemudian soalan seterusnya diminta apa? Pada ruang jawapan, tandakan kedudukan P. Pada ruang jawapan, tandakan kedudukan P. Okey, kat mana? Q terletak ke utara P. Q terletak ke utara P. Utara maksudnya apa? Utara maksudnya atas. Kan? Q terletak utara P. Jadi P duduk kat mana? P duduk dekat tengah-tengah tu. Dekat situ. Ni. Situ P duduk. Sini tempat apa? P. Kan? Kenapa? Dia duduk tengah-tengah. Kenapa dia tengah? Kosong darjah. P duduk kosong darjah tengah-tengah. Okey? Jadi kat sini kita dapatlah P kita, tandakan saja. Kamu letak titik, letak huruf P, kamu akan dapat markah 1. Kedua, dia kata nyatakan kedudukan R. R kita dah ada 64 utara. Nampak? Kan? Q duduk sama dengan P. Bila Q duduk sama dengan P, 50 tarik timur, Q pun 50 darjah timur juga. Dia sama. Okey? Jadi R macam mana? Diameter selarian latitude. Timur, sini akan jadi barat. 50 akan jadi apa tadi? 130 darjah. Kenapa? Jumlah dia mesti 180. Tengok berapa markah kamu dapat. Saya bagi tahu tadi apa? 2 hingga 3. Sekarang dah dapat apa? 3 markah. Tanda 1 markah. Tulis kedudukan R ni lagi dapat 2 markah. Dah 3 markah. Kalau kamu cekap topik ni, dalam masa seminit kamu dah dapat 3 markah. Okey? Kita tengok. Yang ni A dah siap, B dah siap. Contoh. C. Tengok dekat C pula. C cerita dia, jarak terpendek. Okey, jom. Kita tengok. Jarak terpendek. Okey, ini saya nak cerita jarak terpendek. Formula jarak terpendek simple je. Theta darab 60. Theta darab 60 itu formula jarak terpendek. Tapi macam mana nak kira? Kamu ingat, jarak terpendek kita hanya ambil utara atau selatan sahaja. Pengiraan dia melibatkan utara selatan sahaja. Contoh, saya sebelum kita jawab soalan, saya bagi contoh dulu. Kan? Jadi nota saya ni macam buku ni kau simpan. Kan? Contoh, saya bagi A
40 darjah utara, 100 darjah barat. Senang, saya bagi senang dulu. Okey. B, cerita dia dua-dua ekor ni diameter selarian latitude. Diameter selarian latitude. Kau nak tanya apa? Cari jarak terpendek. Jarak terpendek AB. Gitu. Jarak terpendek AB. Jom kita tengok. Sebelum jawab jarak terpendek, kena jawab ni dulu. Diameter selarian latitude. Okey. Boleh jawab tak diameter selarian latitude? Cuba tulis kat chat kamu. Apa jawapan untuk koordinat B? Tulis. Type. Kalau tak nak type, kau letak kat kertas, kau tunjuk kat kamera. Settle. Okey. Penuh. Kedudukan mesti penuh. Okey. Apa jawapan? 40 darjah utara. Betul. Ramai. Tapi kedudukan maksudnya kena belakang juga. Belakang apa? Belakang maksudnya 80 darjah. Barat tukar jadi timur. Cantik. Zahir dah tukar jadi selatan. Dia tak tukar. Ini diameter selarian latitude. Kalau diameter bumi baru utara selatan. Selari maksudnya sama. Okey? Kena faham. Jarak terpendek, macam mana nak ukur? Tengok utara selatan saja. Utara. Ini saja. Untuk jarak terpendek. Kemudian mana? Utara. Utara maksudnya saya akan buat bulatan dia ke atas. Gitu. Kalau selatan, ke bawah. Okey, kemudian kita tarik. Sebelah kiri, 40 seorang. Sebelah kanan, 40 seorang. Itu dia. Okey. Jadi kat mana jawapan kita? Jawapan kita tengah-tengah sudut theta. Macam mana kira ni? 180. 180 tolak kiri dengan kanan. 80 tinggal 100. Jadi jarak terpendek JTP ni sama dengan formula kita 100 darab 60. Terus dapat 6,000. Kalkulator simpan. Okey. Kalkulator simpan. Fatihah Natikah. Fatih. Line slow. Tak apa. Ni nota saya ni. Kamu ambil nota saya nanti. Kamu screenshot. InsyaAllah. Biasanya nota ni kalau baca boleh faham. Kan? Nanti kalau apa-apa nanti jumpa soalan lagi sekali. Nanti tengok. Tengok. Ini contoh. Nanti kita tengok kita buat sama macam mana. Okey. Tengok. Sabar. Okey. Boleh faham ni? Ini kita panggil yang saya kata cerita dia utara selatan saja. Okey. Jom kita tengok soalan kita. Saya tarik ni. 60 tu pun dah dapat. Ni. Formula ni jarak terpendek kena ingat. Sudut darat 60. 60 darjah ni penting untuk tukar kepada batu nautika. Kan? Okey. Saya tarik ni. Saya tarik ni. Jangan nangis. Saya tarik ya. Tarik. Okey. Dah. Kita tengok soalan C kita tadi. Dia cerita pasal apa? Jarak terpendek Q dengan R. Kita dah senarai senang. Kita pergi ambil je. Q kita adalah 64 darjah utara, 50 darjah timur. 64 darjah utara, 130 darjah barat. Tak penting. Nampak? Jadi apa formula jarak terpendek? Utara buat bulatan ke atas. Kalau tak nak buat bulatan tak apa, kau faham buat garis pun tak apa cukup. Yang penting seorang kiri, seorang kanan. 64. Kat mana theta kita? Tengah-tengah kita punya theta. Gitu. Okey. Jadi macam mana dapat theta? Theta 180 tolak dengan 128 dapat 52. Okey, jadi jarak terpendek untuk dalam SPM tulis cantik macam ni pun bagus juga. Jarak terpendek kamu tulis 52 darab 60. Jawapan 3120. Unit tak wajib. Ni salah tulis pergi tulis kilometer habis salah. Unit ni batu nautika. Kalau nak tulis unit boleh tapi tak wajib. Kan? Kamu dia nampak 3120 pun dia tersap right. Bawa markah bagi 3. Tadi 3, sini 3, dah 6.
soalan ni markah penuh dia 12. 6/12. Buat benda ni saja simple. Dalam seminit, 2 minit siap saja kalau kau faham. Seminit, 2 minit kamu dah dapat 50%. Nampak? Bila dapat 50%, kamu dibenarkan tamak. Dibenarkan tamak, nampak? Mula-mula jangan tamak. Bila dapat 50, dibenarkan tamak. Maksudnya dah dapat separuh jalan. Separuh lagi insya-Allah boleh buat. Okey, jom kita belajar macam mana cerita D pula. Okey, cantik, tolak. D pula, D. Alamak, soalan tukar. Okey, D. D, biasanya soalan D ni biasanya dia melibatkan laju. Kawan laju adalah purata laju. Sama cerita dia. Laju sama dengan jarak per masa. Okey, purata laju sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Dia bila dah tua ni tulisan pun tak apa cantik sangat dah. Dulu tulisan saya gila. Kan orang perempuan ambil saya punya nota tu state. Terbalik. Kan? Jadi kita tengok soalan ni. D. Sebuah kapal terbang berlepas dari P. Tanda dekat. Jangan pergi tanda kat bulat-bulat tu. Tak guna. Pening nanti. Buat sendiri, peta sendiri. Macam peta One Piece tu. P. Dia pergi mana ni? Dia pergi mana? Terbang ke utara. Maksudnya apa? Naik atas. Menuju ke Q. Sampai ke Q dah ni. Sampai dah. Kan? Kemudian terbang ke arah barat. Barat mana barat? Barat. Ke kiri. Sampai ke mana? R. Okey, dia kata purata laju. Laju. P laju sama dengan 500. 500 pula. 450. Nampak? Bila kamu nampak benda macam ni, apa kamu buat? Kamu pergi tengok dekat soalan kita tadi. Ada tak QR? Ada tak QR mana? Ni? Nampak? Ni? Ni QR. Pergi isi kat QR 3120. Macam tu. Ada tak QP? Dia check ada tak QP. Jarak terpendek bukan Q jarak tadi tak ada. QP tak ada. Belum. Kalau tak ada kita kena buat QP. Kan? Kat sini satu nota lagi. Buku nota. Iaitu melibatkan jarak sahaja. Bukan jarak terpendek. Jangan confuse, jarak sahaja. Jarak ada dua jenis. Yang pertama, depan sama. Yang kedua, belakang sama. Nampak? Macam ni cerita ni. Apa cerita ni? Depan sama, belakang sama. Contoh. A saya bagi 50 darjah utara. Kemudian kat sini saya bagi 10 darjah timur. B saya bagi sini 50 darjah utara juga. Sini 30 darjah barat. Dia bukan jarak terpendek. Dia jarak sahaja. Kena hati-hati ya, perkataan jarak sahaja. Kalau depan sama, kerja kamu potong depan letak kos. Kos berapa yang kau potong tu? Lepas tu, nombor wajib apa? Nombor wajib 60. Habis itu depan saja, belakang tak pakai. Belakang pakai. Kalau timur dengan barat, tak sama, tambah. Timur dengan barat tak sama, tambah. Kita panggil konsep kahwin lah. Konsep kahwin senang faham. Korang pun dah form 5 kan. Kalau lelaki dengan perempuan boleh kahwin? Boleh. Nampak? Kalau barat dengan timur, boleh. Timur dengan barat, boleh. Kalau timur dengan timur, tolak. Tak boleh. Barat dengan barat, tolak. Tak boleh. Ingat Jadi kat sini tambah dapat apa? 40. Tekan kalkulator, dapatlah dia punya jarak namanya. Ini jarak. Okey? Boleh? Ini contoh soalan jarak. Kamu tak payah tekan kalkulator. Kamu ini contoh buat. Belakang sama macam mana? Kalau belakang sama pula dia macam ni. A saya bagi 30 darjah utara, 100 darjah timur. B yang ini saya bagi 50 darjah utara, 100 darjah timur juga. Nampak? Sekarang cerita dia apa? Belakang pula sama. Bila belakang sama, potong belakang tak ada kos. Potong depan ada kos. Belakang tak ada kos. Habis. Bila tak ada kos, dia terus 60 darab sudut dia. Macam tadi. Utara dengan utara, tolak. Okey? Bila kita tolak,
kita kena tolak besar tolak kecil. Contoh, 50 tolak 30. Jangan terbalik negatif nanti. Okey, 50 tolak 30 dapat 20. Tekan kalkulator 1200. Ini kita panggil dia jarak. Belakang sama, tak ada kos. Depan sama, ada kos. Itu cerita jarak. Okey, kembali kepada soalan kita tadi. Q dengan P. Bila kita tengok Q dengan P, kita ada tadi awal-awal. Tengok Q kita siapa? Q kita adalah 64 darjah utara. P kita 0 darjah, tak ada apa-apa. Nampak? Belakang dia sama. Saya tak tulislah belakang sama. Kan? Jadi kalau nak buat jalan kerja cantik, kena buat baliklah. Q siapa, P siapa ni jalan kerja cantik lah. Kan? Okey, cantik. P 64 darjah utara, 50 darjah timur. 0 darjah, 50 darjah timur. Macam tu. Okey, sekarang belakang sama, tak ada kos. Tak ada kos, suruh ambil 60 darab dengan 64. Dapatlah jawapan kita untuk jarak dia. Kan? 3,840 betul. Nampak? Okey, letak kat sini. Siap. Okey, jadi dia minta apa? Soalan dia, cuba tengok soalan dia. Soalan pertama. Jumlah jarak dalam batu nautika yang dilalui oleh kapal terbang itu. Jumlah maksudnya campur. Kita dapat jumlah jarak. Sama dengan 3120 campur 3840. Tekan kalkulator. Dapat 7. Berapa ni? 69. 6960. Dapat dia punya apa? Jarak. Dia panggil apa? Jumlah jarak. Campur je jumlah jarak ni. Senang. Okey. Apa soalan nombor 2? Soalan nombor 2 ni minta apa? Jumlah masa. Apa formula kita tadi? Purata laju. Sama dengan JJ. Apa JJ? Jumlah jarak. Per dengan JM. Apa JM? Jumlah masa. Macam mana nak dapat jumlah masa? Masukkan saja. Berapa laju dia bagi? 450 laju dia bagi. Berapa jarak dia bagi? 6960 kita dah kira tadi. Per dengan jumlah masa. Macam mana dapat jumlah masa? Tukar tempat. Tukar tempat. Jadi kita akan dapat jawapan kita. Saya tarik sini. Semua tak nampak pula. Saya buat. Okey. JM sama dengan 6960 per 450. Dalam jam bagi point terus. Dalam jam bagi point terus. Ambil kalkulator, tekan, bagi point. Berapa dapat point? Tekan. .47 jam. Nampak? Berapa martah ni? 12 per 12. Super. Perfect. Dahsyat sangat. Nampak? Kalau boleh buat macam ni gempak sangat. Nampak? Yang saya cadangkan kamu, saya target kamu dapat 10 je pun. Tapi tiba-tiba SPM dapat 12, kamu tepuk tangan sendirilah exam. Kamu dapat siap tepuk tangan. Biar pengawas tengok. Afsal ni. Kan? Dia datang, kenapa tepuk tangan? Saya dapat buat. Dia tak akan marah kan? Tapi jangan tepuk tangan ajak kawan-kawan ramai. Jom tepuk. Tak seronok namanya. Itu jangan berjemaah, tak apa. Buat pelan-pelan. Seorang-seorang. Tepuk tangan seronok kan? Kalau dapat nombor bercampur boleh ke jawapan dia? Okey. Saya bagi tahu kamu. Dalam SPM, dia contoh saya bagi kamu 1.5 jawapan dia. Tiba-tiba pelajar tu tulis 1/1/2. Ada setengah tulis 3/2. 3/3 ni betul. Kenapa saya kata betul? Sebab tak ada syarat dekat soalan dia. Syarat dia hanya satu je. Nilainya sama. Nampak? Kecuali kalau soalan dia minta, dia kata bagi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Buat ni. Salah terus. Nampak? Hati-hati kat situ. Kalau dia minta, dia jaga. Dia tak minta maksudnya, jangan tanya lah. Okey lah tu. Nampak? Tapi tak boleh jawab macam ni. 1/5. Nah. Tak seronok. Ini bukan exam BM. Ini exam matematik nombor. Faham? Okey?
Jom kita tengok. Lama-lama kat soalan ni pun tak apa. Buat macam mana? Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya. Penjelmaan. Padam P, padam. Okey. Penjelmaan juga antara satu lagi topik yang garanti akan menaikkan markah kamu meletup-letup. Kamu dapat jawab je benda ni, meletup kamu terus. Dia meletup terus. Maksudnya, apa yang kamu target? Graf. Alamak, tengok tangan saya. Pakai pen ni. Okey, graf meletup. Kan? Apa lagi? Statistik kasih letup. Plan kasih letup. Penjelmaan kasih letup. Orang suruh pilih 4, kau buat 5 gambar bumi sikit, kau tulis tu, sila pilih 4. Bukan soalan. Penat belajar. Gila. Belajar 2 tahun. Belajar dalam COVID lah, tuition lah sana. Pergi belajar merata. Nampak? Lalas dia suruh pilih pula. Penat aku belajar suruh pilih. Aku jawab semua. Aku suruh kau pilih. Yang mana yang terbaik bagi markah. Wah, masa tu keluar exam math. Orang tanya macam mana math? Easy. Okay. Nah, nombor 13. Penjelmaan. Penjelmaan ni cerita dia simple je. Kan? Yang pertama sekali kamu tengok, dia pasal menyatakan image. Yang pertama biasanya image. Tengok soalan dia. Kan? Nyatakan koordinat image bagi nombor 1 P. Di bawah penjelmaan T. Ini jalan kerja penuh. Kalau kamu tak buat macam ni pun tak wajib sangat. Tapi macam ni cantik saya tunjuk. Siapa P? Kita tengok P. Koordinat dia apa? 0, 2. Jangan terbaliklah. Ada pelajar, cikgu saya itu salah. Habis semua penjelmaan. Kenapa? Koordinat saya tulis Y dulu baru X. Macam-macam. Dia dah boleh buat, dah faham macam nak buat. Salah terbalik pula. Kesian ke dia. Okay? Translasi. Negatif 3, 2. Kau tulis je ke bawah ni. Negatif 3, 2. Lepas tu kau campur. Translasi boleh campur terus. Terus dapat negatif 3, 4 tu jawapan ni. Dah siap. Jawapan kena tulis dalam koordinat. Contoh pelajar tulis macam ni. Cantik dapat markah. Dia tulis macam ni. Ini ikut pemeriksa. Kalau pemeriksa dia rasa boleh bagi, boleh bagi. Sebab soalan dia minta titik. Titik mesti dalam bentuk koordinat. Itu cerita dia. Okey. Nombor 2. Point Q. Point Q. Di bawah gabungan perjalanan TU. Jadi Q. TU maksudnya apa? Kanan dulu. U. Kemudian baru T. U dulu baru T. Jom kita tengok. Siapa Q? Q ialah 2, 3. Siapa U pula? U ialah pantulan. Pantulan pada garis Y/4. Ini kita boleh buat Y/4 kat sini. Nampak? Kemudian pantulkan Q tu. Pantul maksudnya 1. Pantul balik pun lagi 1. Dia pantul sekali. Tak nampak? Nampak? Oh, padam. Besar kan? Nampak kau? Ambil kau. Buat hati. Ni 4 Y. Ni garis dia. Ni garis dia. Ni Q. 1. 1. Tu jawapan dia. Okey. Berapa jawapan dapat? 2, 5. Tulis. Jumpa T. Ambil Mamat di atas ni. Negatif 3. 2 dah. Campurkan. 2 campur negatif 3. Negatif 1. 5 campur 2. Dapat 7. Dah. Siap. Faham? Okey. Nanti kita tengok. Okey. Nombor 3. Titik X pula. X di bawah penjelmaan UV. Siapa dulu? V. Baru U. Itu cerita dia. V dulu baru U. Padam. Nak gambar. Okey, besar kan? Start dengan X ni. Okey, kemudian V apa? Pantulan pada paksi Y. Alamak, X saya lari. Sekejap. Pantulan pada paksi Y. Ini paksi Y. Pantulan. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu konsep pantulan. Dia adil. Kan? Jadi X tadi apa? X 47. Sekarang dah buat pantulan dapat -47. Okey. Kemudian U pula. U apa tadi? Pantulan pada Y sama dengan 4. Siapa boleh pantul Mamat ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Dan kita akan dapat jawapan kat situ. -4, 1. Betul. Nampak? Kamu tengok. Kenapa markah dia 5? Kenapa kita patah balik? Okey. Adam. Kenapa markah dia 5? Sebab kalau kamu tengok betul-betul, 1 tempat, 2, 3, 4, 5. Nampak? 5 tempat kosong. Tapi dimaafkan kalau kamu jawab ujung saja, betul, dikira markah penuh. Tapi kalau kamu jawab sini betul, 2 ni salah. Sini betul, 2 ni salah. Maksudnya kamu buat tapi salah. Kamu dapat 3 markah. Itu kelebihan cara ni. Kelebihan dia. Dia tak boleh potong terus. Nampak? Okey? Macam tu simple lah ni. Ni simple je ni. Ni nak pengenalan. Nasib baik tak ada apa. Putaran saja. Putaran. Okey, putaran nanti kita buat nanti. Sabar. Ada. Tunggu jap. Putaran macam ni. Saya ambil kita graf. Kamu tengok tengok. Contoh boleh nampak ke pensel ni? Nampak nampak okey. Contoh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita ambil -1, -2, -3, -4. Ni contoh je untuk putaran. -3, -4. Contoh okey. Saya ambil titik sini. A. Susah sikit sini. B. Okey, cerita dia kat sini saya buat adalah saya kena cari imej bagi putaran 90 darjah lawan jam. Imej bagi imej bagi A. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat B. Kamu tak payah salin ni. Kamu tengok je contoh. Nanti kamu tengok rekod. Okay. Langkah pertama bila nak buat putaran, dia kata imej A, kita kata tanda A. Imej bagi A maksudnya A tu adalah objek. Kemudian tengok pusat. Pusat B sambung ke pusat B. Dekat A tu buat anak panah. Supaya tak salah. Nanti saya selap B yang pusing. Sudah berpusat kau yang pusing. Nampak? Jadi kemudian kita tengok arah. Arah di mana? Lawan arah jam. Lawan arah jam naik ke atas. Tanda sikit. Cing. Naik ke atas. Supaya tak salah. Kemudian apa? 90 darjah. Pergi buat 90 darjah. Pakai baris ni. Letak je. Ni saya tandakan. Pasti bucu ni, ujung ni mesti duduk dekat B. Dekat pusat. Lebih kurang je. Lebih kurang tak apa. Gariskan panjang tu. Nak dapat jawapan ni kita kira kotak. 1, 2, 3, 4. Adil? Sistem adil? 1, 2, 3, 4. Siap. Ambil koordinat terdekat. Itu jawapan dia. Macam tu kita buat putaran. Nak lagi senang, jangan kelukis. Cocok, pusing, cepat gila dapat. Kau cocok, kau pusing, cepat gila dapat. Saya tak ada jangka lukis. Ada jangka lukis, cocok, pusing dah. Lepas tu ambil jangka sudut, ukur. Senang. Gunakan teknologi. Segala benda-benda yang ada dalam geometri set kau. Itu paling cantik. Pusing dulu baru ukur sudut. Ini contoh putaran. Okay. Ikut arah jam sama. Ke bawah. Pusing. Ini arah jam sama lah. Ke bawah.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nampak? Kat mana koordinat terdekat sini? Kita ambil yang terdekat. Okey? Boleh ni kita congak-congak sebab apa? Jawapan untuk exam kamu SPM, dia tak boleh duduk tengah-tengah kotak. Dia mesti duduk dekat koordinat yang cantik, yang tepat. Koordinat tu tak boleh ada point. Nampak? Kalau kamu lari sikit garisan pun kamu ambil yang terdekat. Itu sebab kita lari sikit, ambil yang terdekat. Kan? Sebab anggap macam jarum jam. Jarum jam mesti sama panjang untuk saya ukur kotak kira. Gitu. Okey, yang ni senang sikit. Yang susah kalau gambar rajah. Gambar rajah susah sikit. Jom kita tengok B. Yang tunggu lama. Nanti ada jumpa gambar rajah ni lepas ni. Okey. Soalan B. Soalan B pula. Ni A, B. Soalan B langkah pertama tengok saya besar ni. Soalan ni. Langkah pertama kamu kena bulatkan binatang buruk ni 2 ekor ni, nampak? Huruf besar dia ni bulat, ni bulat huruf besar. Okey. Kemudian apa kamu buat? Dia mesti dari kanan ke kiri. Itu. Itu. Ni jadi ni. Dia bukan kiri kanan, di kanan ke kiri. Apa cerita dia? EF. Pasal balik. Letak EF. Sebab itulah bila daripada kanan ke kiri, kita jumpa huruf apa dulu? Kita jumpa huruf F dulu. Jadi kena buat F dulu baru E. Jom kita tengok gambar. Siapa JKLM? Tengok sebelah. JKLM yang kecil. Jadi maksudnya yang kecil nak jadi besar. Cerita dia. Kecil nak jadi besar. Namanya apa? Pembesaran. Tapi kalau pembesaran bentuk kena sama. Ini bentuk sama ke? Tak sama. Ada tak dia bagi hint? Mana bentuk yang samanya ni? Nampak? Ini bentuk yang samanya. Ini bentuk dia yang sama. Okay? Bila dia bagi bentuk ni yang sama, kita kena ambil ni, tukar jadi ni dulu. Jadi cerita kita, ini menjadi ni, cerita apa? Siapa dulu ni? F. Kemudian yang kecil ni jadi besar, baru cerita dia siapa? E. Nampak? Siapa dulu kita buat? Kita buat apa dulu? Sama ada putaran atau pantulan dulu. Putaran atau pantulan. Nampak? Nanti kita teka lah. Biasanya senang ya teka. Sebab gambar kalau tak sama macam ni, dia tak. Kalau bukan putaran, pantulan tu je cerita dia. Okey? Kemudian yang kedua, E kita dah tahu lah. E adalah pembesaran. Dah tahu dah. Jadi kita boleh jawab, F tak jawab lagi, kita jawab E dulu. Boleh, sebab E dah tahu. E ialah pembesaran dengan faktor skala. Okey, berapa kali ganda? Faktor skala kita berapa kali ganda? Jom kita tengok. Yang ini 1, yang ini 3. Maksudnya K sama dengan yang besar 3/1 dapat 3. Jalan kerja dia tulis kat tepi gambar macam saya buat ni dalam exam. Jangan padam, biar situ je. Ini dikira sebagai jalan kerja. Kan? Skala 3. Okey, kemudian pada pusat. Okey, macam mana nak cari pusat pembesaran? Pusat pembesaran kamu kena sambungkan. Sambungkan apa? Kamu sambung P dengan apa? W. Benda yang sama. Kan? Tapi dia mesti sambung daripada besar ke kecil. Sambung daripada W terus pakai baris. Saya tulis pakai baris ni. Pakai baris ini kacau. Kemudian ambil satu lagi. Contoh X. X dengan apa? Kalau ambil X, X mesti kawan dia dengan Q. Jadi kamu kena sambung X dengan Q. Sambung. Jumpa, bertemu. Situ dia punya pusat. Dia mesti sambung daripada yang besar pergi yang kecil. Berapa pusat dia? Ambil koordinat dia 1, 1. Nampak? F belum buat lagi. Belum buat F lagi. Sebab kita dah tahu cerita dia lah. Okey? Jadi F macam mana cerita ni? F adalah apa? Dia putaran boleh. Pantulan pun boleh. Dia nasib kadang-kadang. Tapi bagi saya kalau kita tengok kat sini, cara paling senang saya akan ambil kertas. Saya koyak biasanya. Susah ni. Ni. Okey. Susah. Koyak. Kemudian kita tengok bentuk dia. Contoh bentuk dia macam ni.
Patutnya kamu tekap dekat gambar tu. Tapi saya tak dapat kan contoh sini. Ni. Nampak? Jadi kita akan putarkan. Putar 90 darjah. Tak dapat. Putar lagi sekali. 180 darjah. Nampak? Sama. Sama tak? Lagi sekali putar. Tengok. Putar. Sini. Macam mana putar ni? Saya salah putar ke? Oh, asal dia macam ni. Sorry. Asal dia macam ni. Kan? Jadi kita putar. 90 darjah. Belum. Pusing lagi. Dapat apa? 180 darjah. 2 kali pusat. Kan? Tengok. Sekali. Asal dia macam ni. Putar macam mana? 1. Ini 90. Putar lagi sekali. 180 darjah. Okey. Translation tu apa? Translasi. Haida, translasi ke? Tak boleh Haida. Translasi, ini cerita dia, tengok. Ni saya bagi kau tahu senang macam ni. Ni gerak. Gambar tak berubah. Itu namanya translasi. Bentuk tidak berubah. Tapi exam tak boleh koyak kertas. Boleh formula. Kertas formula tu kau koyak. Lain yang koyak. Kau koyak kertas lain kacau. Kertas formula kamu tu. Dia ada sikit kat ujung. Jangan koyak semua. Contoh ada kedai ujung kecil ni. Kertas formula. Formula koyak. Kau nak koyak semua pun boleh formula. Tak ada hal. Kan? Translasi. Cuma bertukar koordinat kan. Itu cara pengiraan Benedict. Itu kita boleh gunakan kaedah pengiraan. Kan? Kaedah pengiraan boleh juga kan. Cuma kali ni saya ajar kaedah image. Kaedah gambar. Satu lagi kita ada kaedah satu lagi. Kaedah pengiraan. Kan? Cuma saya cerita. Kalau translasi biasanya ini gerak-gerak macam tu. Ni sama translasi. Kalau pantulan, kertas ni mesti dipusingkan ke belakang. Itu pantulan, nampak? Pantulan. Ke mana? Ke atas? Boleh. Itu pantulan. Ini namanya pantulan. Okey? Translation, gambar tak berubah. Okey, putaran? Putaran. Okey? Cuma kat sini, dia ada special case. Yang mana, biasanya, putaran 180 darjah boleh sama dengan pantulan. Tapi nak cari pastikan ke tak jumpa. Nampak? Tak jumpa pasti dia kadang-kadang. Dia kena tengok betul. Kan? Dia susah. Boleh sama. Tapi macam soalan ni memang tak nampaklah samanya. Putaran 180 boleh jadi macam pantulan. Ikut pusat dia. Okey? Jadi kat sini kita panggil, saya akan buat putaran. Sebab putaran dia senang je. Kau sambung je titik-titik ni. Kan? Contoh saya padam. Kaca bunyi. Okey, patah balik gambar ni. Tengok. Okey. Bila kamu sambung J dengan P. Sambung J dengan P. Sambung M dengan siapa? M dengan S. Sambung. Ini dia panggil apa? Pusat putaran. Pusat putaran. Okey. Jadi putaran 180 darjah tak ada arah. Kan? Pusat putarannya tak ada arah. Tak kisah arah betul. Tak kisah arah. Yang penting pada pusat. Pada pusat berapa? -2, 3. Yang tu penting. Nampak? Okey? Mimi. Betul kan? Faktor skala. Benedict faktor skala hanya untuk pembesaran. Pembesaran kena ada faktor skala. Pantulan tak ada faktor skala. Putaran tak ada faktor skala. Biasanya putaran dia kena ada sudut. Dia kena ada, kalau 90 kena ada arah. Kemudian kena ada pusat. Okey, saya tulis. Nanti sebagai kamu beli benda ni beli nota. Betul Jadi kalau putaran dia ada apa? 90 darjah kena ada arah.
arah jam ataupun lawan jam. Kemudian dia kena ada pada pusat. Okey? Kalau putaran 180 dia tak ada arah. Dia terus pada pusat. Okey? Cikgu nak bawa cermin ni tak kisah arah mana ke cikgu. Bawa kalau putaran mana cermin tadi? Kecil boleh ke dalam exam nak cek pantulan? Aduh. Boleh. Kamu boleh bawa apa saja kalau benda tu yang pelik. Contoh kamu nak bawa kertas. Kertas ni kamu potong siap-siap kat rumah cantik kan? Kamu letak dalam kamu punya pencil box. Jangan tulis apa-apa, kosong. Okey? Bila kamu masuk, kamu tanya pengawas. Boleh tak saya bawa ni sebab saya nak buat soalan matematik kejap lagi. Ni perlukan kertas kosong. Kalau dia kata tak boleh, kau baling. Kau ambil, konyok, buang. Kalau dia kata boleh, alhamdulillah. Apa saja. Nak bawa cermin, kau pergi. Kalau dia, apa tu? Cermin. Nak tengok kawan kan? Tak. Saya nak tengok muka sendiri. Kau senyum ke masa jawab mat ni. Kan? Tak masalah. Ataupun kau cerita betul-betul. Cakap je. Kejap lagi exam mat. Biasanya saya guna cermin ni untuk nak cek pantulan. Macam tu cerita je. Pengawas biasanya dia faham. Kan? Ini dia punya pencil box dah macam kedai. Dia bawa. Dah macam kedai. Pensel 2B aja 3 kotak. Alasan apa? Patah. Kacau pula. Kan? Pen biru saja secekak, merah secekak, hitam secekak. Itu nak berniaga ke? Okay? Saya dulu dalam exam, saya pembaris. Saya selalu ni, pembaris saya tak beli macam ni. Kan? Saya beli baris murah. Yang murah sekali tu. Kan? Apa saya buat? Bila kawan saya tak ada baris, saya boleh patahkan. Patahkan, nah kau ambil satu. Kau satu. Doakan bagi aku dapat A. Betul-betul dia buat. Kan? Saya boleh patah 4 lagi. Patah 4. Nak ambil seorang satu. Siapa tak buat baris? Ada. IC je tak boleh bagi pinjam. Okay? Ada cerita tentang putaran macam ni. Putaran siapa saja macam mana nak cari pusat. Itu kertas satu. Kertas satu lagi. Soalan macam ni ada juga cari pusat. Contoh nanti saya tunjuk. Nanti kita tunjuk. Sekejap. Okay? Jom. Nak tengok ke pusat? Okay? Jom. Sekejap. Mana kertas graf ada tadi? Ni. Okay, contoh kan. Bagi kat sini. Saya ambil kat situ. Gambar rajah dia contoh macam ni. Okay. Lepas tu dia bagi sini. Dia cari apa? Cari pusat. Kat mana pusat dia? Boleh faham soalan ni kan? Tengok dia kata, ni jadi ni. Ceritakan apa cerita dia. Bila cerita kita nampak dah. Okay. Lepas tu pakai kertas ni. Pakai kertas ni, ambil kertas, tekap sikit kejap, tengok kejap. Okey, cantik. Berkurang. Lepas tu pusing. Oh, cantik. Pusing apa ni? Pusing 90 darjah ikut jam. Dah dapat dah separuh. Jadi jawapan kita apa? Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat. Pada pusat pula. Pusat mana cari? Pusat. Langkah pertama kalau nak cari pusat, saya bagi satu contoh, kamu ambil yang paling dekat titik ni. Contoh saya buat kat sini ni A, B, C, D. Kawan ni sini, kawan ni. Sini A, sini B, sini C, sini D. Jadi paling dekat siapa? B dengan B. B paling dekat. B dengan B yang paling dekat. Dia kena ambil yang sama paling dekat. Okey? Jadi kita akan gariskan dua-dua ni paling dekat. Garis je. Garis. Okey. Lepas garis, kamu kira kotak je. 1, 2, 3, 4. Maksudnya tengah-tengah kat mana? Sini. Kalau tak tahu, kau ukur. Cari tengah. Tengah-tengah ni apa kau buat? 90 darjah. Buat 90 darjah. Okey, teruskan. Kadang-kadang 10 darjah saya jam kat ni tu. Tarik. Lebih kurang. 10 darjah. Lepas buat 10 darjah, kamu kena ingat putaran kita kat mana tadi?
Kalau kita putarkan kat sini, nampak? Kita pegang bawah. Pusing. Jadi tak? Jadi. Maksudnya pusat kita kat bawah. Kalau kita pegang atas, kita pusing. Jadi binatang lain. Jadi pusat kita bukan kat atas. Pusat kita duduk kat mana? Pegang. Tengok gambar ni. Pegang bawah, pusing. Maksudnya pusat kita duduk dekat bawah. Okey. Dekat mana kat bawah? Berapa kotak? 1, 2. 2 kotak. Ni betul. 1, 2. Dia kurang lah 2 kotak. Kan? Jadi kat sini pun mesti panjangnya mesti sama. Mesti sama panjang dia. Jadi kat mana panjang dia? Kita boleh teka tengok. Panjang ni biasanya saya gunakan ni, nak lagi senang, tanda kat kertas. Dapat sama panjang terus. Lebih kurang. Itu kita punya pusat kat situ. Nampak? Jadi soalan ni saya reka-reka tu tak jadi tak tepat sangat. Patutnya dia mesti dapat cantik lah. Nampak? Ini pusat dia. Jadi kamu pusat, nak cek balik pusat, kamu pergi ukur. Ni pergi ke C. Pergi ke C, nampak? 90 darjah. Dia pergi ke mana? Pergi D. Pergi ke D. Pun 90 darjah. Pergi ke A. Pergi ke A pun 90 darjah. Mana-mana pergi 90 darjah. Itu cara dia. Cara nak cari pusat. Salah satu cara lah. Banyak cara. Kan? Banyak cara. Yang ini sebenarnya cara ni kita gunakan teknik yang pakai jangka lukis. Tapi kadang-kadang pelajar tak bawa dalam lukis ni. Cekai dah. Contoh. Okey? Cukup. Ini tak habis cerita ni. Kan? Sampai sini dah ni. Sampai dah dekat ni. Dia kata apa? Huraikan F dan E dah siap. Dah siap dah F dengan E. Okey? Sekarang kita pergi dekat yang last kali. Nombor 2. Nombor 2 ni biasanya cerita dia pasal luas. Formula luas ni paling famous sekali adalah IKO. Image. Ni faktor skala. Ini objek. Nampak? Mula-mula kita kena tahu siapa image satu objek. Tadi kita dah buat dah. Siapa jadi siapa. Soalan dia bagi apa? PQRS. Tengok gambar. Kalau kau tak tahu, kau tengok gambar je. PQRS yang kecil. Yang kecil biasanya apa? Objek. Sama dengan objek tadi kecil. Sebab cerita kita kecil jadi besar tadi. Yang ini adalah kita panggil PQRS. Jadi yang besar ni siapa? Tu yang besar tu. X, W, Y, Z. Yang besar. Kan? Boleh conteng macam ni lah exam. Jangan risau. Conteng je. Jawapan yang tak nombor tu cantik. Kan? Berapa PQRS ni? 6.4. Okey? Jadi macam mana kira X, Y, X, W, Y, Z ni? Y, W, balik tak apalah. Contoh saya tulis terus. W, X, Y, Z sama dengan K kita tadi 3 kuasa 2. Objek kita 6.4. Tekan kalkulator dapat terus jawapan. 57.6. Sebab tu penjemaah boleh skor. Kalau kamu tak dapat 12, kita target, kamu kena dapat berapa? 10. Sekurang-kurangnya mesti 10. Boleh? Okey? Sekarang kita pergi soalan seterusnya. Kita lama sangat duduk kat sini ni. Kan? Okey. Soalan seterusnya pun antara soalan yang saya target tahun ni. Sebab apa? Topik ni, kita panggil dia topik apa? Ingat topik dia. Kecerunan dan luas di bawah graf. Ada 2 jenis graf. Satu graf, kita panggil dia graf jarak masa. Satu lagi graf laju masa. Tahun ni saya target yang ni. Laju masa. Bila graf laju masa, dia ada keyword-keyword dia. Nampak? Keyword-keyword yang pertama, kalau dia ada bagi tahu apa ni, untuk soalan ni dia ada bagi tahu apa? Seragam. Laju seragam. Laju seragam maksudnya garis lurus macam ni. Ini laju seragam. Contoh gambar rajah ni kat mana laju seragam? Ni tempat ni kita panggil laju seragam.
Ini tempat laju seragam. Kalau dia minta lah, kalau tak minta tak apa. Kalau kau jumpa, ini laju seragam macam ni. Berapa laju seragam dia? 24. Berapa lama dia laju seragam? 10 tolak 8, 2. Dia 2 soalan dia tanya. Okay. Nombor 2. Dia minta kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni segitiga. Segitiga je. Segitiga ada 2 jenis. Satu, segitiga naik. Kalau naik, positif. Jawapan kita atas bawah. Atas bahagi bawah. Itu formula untuk kadar perubahan laju. Satu lagi, dia boleh turun. Kalau segitiga turun, negatif. Atas bawah. Atas bahagi bawah. Sama formula dia. Ini kadar perubahan laju. Okey. Kemudian nombor 3. Jarak. Jarak sama juga dengan luas. Cerita dia. Luas kita boleh ada 3 jenis. Yang pertama, segitiga. Yang kedua, boleh jadi kotak. Yang ketiga, boleh jadi trapezium. Gitu. Kalau kotak, ini kita panggil dia 1/2 atas bawah. AB. Atas bawah. Yang ni A darab B. Yang ini dia lain sikit. Dia ada A, B, C. 1/2 campur maksudnya kiri dan kanan. A campur B darab dengan C. Ini formula-formula kita. Itu saja dia tanya. Ini saja pusing-pusing ni je. Berapa markah? 5 atau 6. Kadang-kadang 7. Nasib. Ini cerita pasal apa? Graf laju masa. Okey? Ini nota dia. Jom kita tengok soalan dia pula. Soalannya. Okey, dia minta apa? Raja menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu objek dalam tempoh 16 saat. Okey, betul. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Yang mana satu? Yang pertama. Yang pertama maksudnya apa? Kadar perubahan laju saya ceritakan kamu segitiga. Jadi kalau yang pertama maksudnya segitiga yang pertama. Mana segitiga pertama? Ni. Tu segitiga yang pertama. Dah. Positif ke negatif? Positif. Berapa atas dia? A dia sama dengan apa? 24 tolak 15. 24 tolak 15. Bawah dia berapa? 8 tolak 0. 8 lah. Apa formula kita? Oleh sebab itu kadar perubahan laju sama dengan positif 24 tolak 15 berapa? Dapat 9. Per dengan 8. Siap. Boleh ke tulis macam ni? Boleh. Boleh ke tekan kalkulator lagi? Boleh juga. Nampak? Nak tekan kalkulator pun boleh. Tapi atas bahagi bawah formula dia. Ini sebenarnya konsep keturunan. Tapi kadang-kadang saya tak pakai formula keturunan. Pening. Senang pakai segitiga je. Siap. Unit nak tulis. Unit tak wajib. Tak payah tulis. Terlupa tulis. Okey. B. Jarak yang dilalui dalam tempoh masa 10 saat yang pertama. Okey. Padam balik ni. 10 saat yang pertama yang mana? Mamat ni dan ini. Itu kita panggil dia 10 saat pertama. Buat keturunan. Boleh Faris. Faris boleh. Keturunan pun boleh. Okey. Ni apa? Jarak. Jarak adalah luas. Luas sama dengan ada berapa bentuk? Lukis bentuk dia asing-asing. Ikut putus-putus tu. Trapezium campur kotak. Saya jarang suruh pelajar buat terus. Dia kena ikut line satu-satu. Senang. Okey, sekarang kita isi. Berapa belah kiri? 15. Berapa belah kanan? 24. Berapa bawah? 8. Kotak pula. Berapa bawah? 2. Berapa tinggi? 24. Sekarang apa? Baru letak jarak. Baru letak jarak. Tadi formula. Ingat, jarak sama dengan 1/2 kiri campur kanan. 15 campur 24. Darab dengan 8. Kenapa saya tulis darab?
Kamu boleh cuba pakai kalkulator kamu tekan kalkulator, kamu tak letak darab, dia keluar syntax error, frust kau. Nampak? Dia selepas bracket, kena ada kurungan ataupun darab. Kalau kamu tak letak, kalkulator kamu tulis tu syntax error. Kamu ingat dah salah. Salah dah aku. Salah dah. Padahal betul. Nampak? Macam ni je. Campur dengan apa luas kotak? 2 darab 24. Ambil kalkulator, tekan semua ni terus. Bagi jawapan katanya. Berapa jawapan? Ah, 204. Unit tak letak pun tak apa. Sebab saya tak letak unit, saya takut nanti kamu salah letak unit. Kamu dah kira pelan-pelan. Penat-penat ni 204 pergi tulis unit kilometer pula, kacau habis salah. Kan? Bagus. Cantik. Okey. Sekarang kita tengok. Yang C ni biasanya susah. Yang C ni biasanya susah. C, kata apa? Nilai V diberi purata laju bagi keseluruhan pergerakan. Purata laju. Ingat tadi formula purata laju, ingat? Purata laju masa kita belajar kat bumi tadi. Jumlah jarak per jumlah masa. Nampak? Jumlah jarak kita ada dah 24, tapi ni bukan semua. Dia nak semua tu sampai 16 dia nak. Jadi kita kena kira lah seekor lagi yang ujung tu. Apa seekor lagi yang ujung tu? Apa formula dia? Yang ni. Ni campur dengan yang kita dah kira tadi semua apa? 204 sama dengan jumlah jarak. Sama dengan apa? Jumlah jarak. Bahagi dengan jumlah masa. Per dengan 16. Tengok jalan kerja tak seronok. Ni jarak. Ini masa. Sama dengan 23.25. Kan? Salah ke buat jalan kerja macam ni? Boleh. Suka dia ni jalan kerja saya. Saya buat cara lukisan. Saya faham buat map macam ni. Nampak? Isikan maklumat dia apa sini? 24. Bawah dia berapa sini? 10, 16, 6. Berapa tinggi belah sini? V. Macam tu. Isi je. Masukkan formula. Apa formula ni? Formula ni adalah 1/2 24 campur V darab dengan 6 campur 204 sama dengan 23.25 darab 16. Nampak Mamat ni bawa sebelah. Okey. Macam mana nak kira benda ni? Kamu ada kalkulator. Kita tekan kalkulator. Kamu follow je kalkulator saya ni. Follow. Kamu dah belajar kan? Okay, kalau dah tahu, senang. Dah tahu? Ni, kamu tekan 0.5. Saya tak ada kalkulator nak tunjuk. Boleh. Kalkulator saya boleh. Alamak, tak boleh. 0.5. Kurungan 24. Campur. V kita tekan alfa. Tekan alfa, tekan X warna merah. Tutup. Tekan darab 6 campur 204 sama dengan ni kamu tekan alfa, calculate, solve tu. Yang ada sama dengan tu, ada simbol sama dengan tu. Kemudian 23.25 darab 16. Last kali kamu kena tekan shift calculate. Shift calculate 2 kali untuk kalkulator yang hitam tu. Cuba ikut. Dia akan dapat 32. Kan? Dia pakai ni. Ini kita kira algebra je. Okey? Nak pindah-pindah pun boleh. Tapi lambat, tak payah. Dia tak nak tengok jalan kerja. Jalan kerja tak nak tengok. Dia nak tengok ni je. Saya pakai kalkulator ES yang warna apa tu? Benedict, warna apa kalkulator kamu, Benedict? Kelabu. Oh, kalau yang warna kelabu, yang lain semua sama. Shift calculate sekali je equal. Cuba try. Shift calculate sama dengan. Dia bukan 2 kali, dia sekali je shift calculate.
Yang lain semua sama. Kalkulator putih yang baru sekali. Oh, yang tu saya tak pandai lah. Kalau yang baru sekali tu saya jam tak. Kan? Tapi saya rasa boleh kot. Lebih kurang macam ni kot. Lebih kurang. Kan? Dia boleh kira. Sebab kalkulator ni, untuk pengiraan benda ni, dalam kertas satu penting. Cikgu nak tengok jalan kira tu. Oh. Jalan kira dia, ni je. Kau nampak gambar saya lukis ni? Gambar yang ini, lepas tu V sama dengan 32. Ni. 6 markah. Ini yang kadang-kadang pelajar tak, cikgu boleh buat jalan kerja macam ni, boleh lukis? Boleh. Dapat syntax error. Okey. Kalau dapat syntax error, patah balik. Oh ni. Alpha calculate. 23.25. Soalan bagi. Dekat soalan. 23.25 dekat soalan. Darab dengan 16. 16 ni, yang bawah ni pecahan kita tak nak. Pindah sebelah. Jadi darab. Okey? Tak apa, nanti kamu cuba-cubalah. Kalkulator dia boleh kira. Okey, kamu ambil kalkulator lah. Kamu ambil. Contoh, dia boleh kira algebra yang mengarut. Dia boleh kira. Kamu boleh gunakan. Yang penting untuk soalan ni yang ni. Nak kira V, nak kira apa semua boleh. Kalau kalkulator hitam tu pakai huruf apa boleh. Kan? Kat soalan apa? 204 tu memang ambil kat jawapan. Kat atas. Sebab kita dah kira. Kalau kita tak kira, gambar rajah ni akan sambung kat sini. Gambar rajah ni akan sambung kat sini. Saya akan guna tu. Saya pakai sistem lukis. Luas, lukis. Luas, lukis. Dia tanya luas, lukis gambar tu. Tak maklumat, jarang akan salah. Okey? Boleh ya? Okey, kita masuk soalan lain Soalan lain boleh? Nanti kita jumpa lagi, jangan risau. Soalan ni. Okey. Tarik. Seterusnya. Oh, yang ini senang ni. Ini senang. Saya skip ni ya. Ini saya skip. Ini saya skip. Kita pergi dekat garis lurus. Lurus pun senang juga Kaedah cicoh-cicoh betul. Namanya cicoh-cicoh. Okey. Jom. Ini garis lurus lah kejap. Garis lurus kan. Garis lurus kejap. Tengok garis lurus kejap. Nombor 5. Nombor 5. Garis lurus. Ada gambar. Macam tu. Tarik gini. Tarik gini. Yang ini dalam kelas saya dah rasa. Kalau yang sebelum ni dah pernah masuk kelas saya pun dah jumpa dah soalan ni lebih kurang. Soalan macam ni. Dia ulang benda sama je. Pusing soalan tu. Okay? Langkah pertama untuk garis lurus, labelkan. Kamu jangan lukis semula sebab kertas kamu ada. Kan? Okay? Labelkan maksudnya apa dia bagi letak kat gambar. Kan? Okay, kita tengok. Dalam rajah 5, O adalah asalan, garis lurus JK adalah selari. Selari. Okay. Persamaan garis lurus JK ialah, okay, dia bagi X, tolak 2Y, campur 12 sama dengan kosong. Ni saya bagi tu rasio dia. Yang masuk kelas saya sebelum ni, dia tahu rasio dia. Kalau atas ni selari, bawah dia pun ikut benda sama. Sebiji kau ikut, iaitu apa? X, X. Tolak 2Y, dia pun tolak 2Y. Nombor tambah K. C ke K sama. Nombor je lagi. X dengan Y sama. Ini maksudnya apa? Kalau selari, maksudnya X dan Y sama. Cerita dia. Salin sebiji je. Sekarang, macam nak cari K? Masuklah. Dia jimat masa sikit lah. Masukkan. Jadi X tolak 2Y tambah K sama dengan kosong. Masukkan X, Y. Jadi X kita 10. Y kita 7. Tambah K sama dengan kosong. Kita akan dapat K sama dengan 10 tolak 14 sama dengan negatif 4. Negatif 4 pindah sebelah. Dapat 4. Nak pakai kaedah cicoh-cicoh pun boleh. Nampak?
Kan? Dia pergi sebelah ni. K pergi sebelah. Kan? Dapat 4. Jadi persamaan kita apa? Persamaan kita adalah X tolak 2Y campur 4 dengan 0. Ni jawapan macam ni. Kalau guna kaedah saya, macam ni jawapannya. Okey? Persamaan garis lurus. Ni. Kalau orang tanya, boleh ke macam ni? Boleh. Kenapa tak boleh? Dia buat boleh. Dia bagi contoh. Soalan bagi contoh yang baik. Dia kata harus kita ikut. Macam tu. Macam tu cerita dia. Ini untuk apa? Selari. Siaplah A. B. Pintasan X. Pintasan X. Pintasan X maksudnya apa? Y kosong. Salin Mamat ni. X. Y kosong. Campur tolak 2 kali kosong campur 4 sama dengan kosong. Buang terus kosong tu. Yang tinggal apa? X sama dengan negatif 4 tu. Nampak? 5 markah sekejap je kau layan. Kalau jumpa soalan yang bagi persamaan dan selari. Tapi saya target tahun ni takut kebat bagi gambar rumah, sekolah, kantin, macam tu cerita. Tapi kalau kamu nampak soalan kebab pelik-pelik, kamu fikir topik apa dulu? Kalau kamu rasa topik dia, ini topik koordinat. Mesti dia tanya apa? Selari, persamaan. Dia tanya macam tu je. Pintasan. Itulah cerita dia tanya selalu. Dia tak boleh pergi lari pada syllabus. Sebab apa? Markah dia 5 je. Nampak? Dia lagi jauh sangat. Terus. Tarik. Yang ni satu lagi soalan. Graf fungsi ni. Graf fungsi ni saya nak tunjuk juga sebab apa graf fungsi ni senang. Yang mana susah. Selalunya yang besar D. D betul? D. Graf fungsi yang susah dekat D. Tak apa. Kan? Okey. Sekarang ni apa saya buat? Graf fungsi ni. Kamu tolong saya kira je. Sekejap. A tu. Kamu ada soalan graf fungsi ni kan? Tolong kira kejap ni. Tolong kira kejap. Berapa ni? Tu kira. Negatif 10. Okey, negatif 1, negatif 10. Okey, satu lagi. Persamaan linear. Dah D macam buat. Ya, betul. Tapi kali ni saya ajar kamu tak buat persamaan. Kau tiru-tiru je. Kau hentam-hentam aja. 2.5. Yang 2.5. Negatif 1. Negatif 1.4. Yang mana betul ni? No, 13.625. 13.6. Dah ada perubahan ni. Ni berapa ni? Negatif 1 ni betul ke? Negatif 1 campur 8. Betul. Negatif 1, negatif 10. Okey. Negatif 1, negatif 10. Sekejap. Okey. Okey, banyak dah keluar jawapan ni. Okey, sekarang kita tengok jawapan. Yang pertama sekali, negatif 1, negatif 10. Betul? Saya kira sekejap. Alamak, habis bateri. Bateri habis. Dia keluar. Negatif 1. Negatif 1 campur 8 campur 3.
10. Positif 10. Negatif ke positif? Masa positif je. Okey. Cuba cek. Negatif. Macam mana kamu kira negatif? Tengok. X kuasa 3 tolak 8X. Campur 3 sama dengan 0. Betul soalan ni? Okey. X kuasa 3, negatif 1. Negatif 1 kuasa 3 tolak 8. Negatif 1 campur 3 sama dengan 0. Sini akan dapat negatif 1. Sini akan dapat campur 8 campur 3. Sama dengan 0 pula. Samaan dia. 0 ini saya tengok soalan ni. Oh, patut saya salah. Salah soalan. Betul. Kamu betul. Bukan guna samaan. Kena marah. Aduh. Oh, yang ni. Aduh. Salah tengok persamaan. Y sama dengan X kuasa 3 campur 2X tolak 7. Aduh. Itulah. Okey. Yang marah. Negatif 1 tolak 2 tolak 7. Dapat negatif 10. Betul. Salah ambil persamaan. Lepas tu gaduh. Gaduh tak puas hati tu. Aduh. Sama dengan yang kedua tadi berapa? Berapa soalan dia? 2.5. Kan? Yang kedua kita ambil 2.5 kuasa 3 campur 2. 2.5 tolak 7. Okey, berapa dapat yang ni? Tak ada, aku nak test kau. Aku silap. Saya silap. Kamu jangan buat perkara yang silap ni lagi dah. Dalam exam kau jangan buat tak sonoh. Biar cikgu kau seorang silap masa mengajar tak apa. Anak murid dia semua pandai. Contoh kalau saya ajar kamu berjalan di atas air, kamu terbang. Okey? Cantik. Jom kita tengok kita graf pula. Kita tulis tadi. Negatif 10 dengan 13.6 sudahlah. 13.6. Nak tulis penuh pun boleh. Tak nak boleh. Negatif 1, negatif 10, 2.5, 13.6. Okey, cukup. Tak ada tu. Okay, langkah pertama, nak buat soalan ni, kita tengok dekat negatif 2 mula-mula tu. Nampak? Negatif 2 sampai 3. Jangan tengok tengah-tengah. Negatif 2 sampai 3. Saya akan letak dekat atas kertas graf saya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Macam sikit je cerita dia. Bila rasa macam sikit, baru cek skala. Baru pergi cek skala. Cantik tak skala? Kita tengok. Skala dia 2 cm 5 unit untuk paksi Y, 2 cm 1 paksi X. Betul. Kamu letak ni dulu, jumpa kosong baru garis. Mak, kat mana kosong garis? Jangan garis ke hati. Kemudian pergi tengok dekat Y pula. Y kamu yang paling besar saya tengok. Paling besar nombor 26. Sipir berapa? Sipir 5. Nampak? Sipir 5. 26 sipir 5. Paling dekat saya akan ambil adalah 30. 30. 25. 20. 15. 10. 5. 0. Negatif 5. Negatif 10. Negatif 15. Negatif 20. Negatif 25. Tak sampai pun tak apa. Yang penting kosong tu kat mana? Garis. 2 kali cerita dia mencari kosong. Cerita mencari kosong ni 2 kali. Saya tarik soalan ni. 2 kali cari kosong. Okey, bagi nampak kita graf senang. Okey, dah dapat ni, turunkan yang atas. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2. Jangan silap dengan point tu. Sekarang baru kita plot. Negatif 2, negatif 19. Hati-hati, negatif 2, negatif turun. Negatif 19 turun sampai 20, naik balik sikit. Nampak? Negatif 1.5. Sini, separuh je. Negatif 1.5, negatif 13.4. Pergi negatif 13 dulu. Negatif 13. 10, 11, 12, 13, 0.5. Bunda dia adalah negatif 13.5.
0.5. Tengah-tengah. Kemudian negatif 1, negatif 10. Senang. 0, negatif 7. 5, 6, 7. Gitu. 1, negatif 4. 5, reverse 1. 4. 2, 5. Dia sekejap je buat macam ni. Laju dia buat. 2.5. Tengah-tengah. 13.6. Pergi dekat 13. 10, 11, 12, 13.5. Cerita dia. Jangan buat 0.6. 0.5 dekat graf kita. 3, 26. 20, 5, 26. Nampak? Apa saya buat? Saya akan ambil baris. Saya sambung dulu. Laju-laju. Tapi saya tak tekan. Lebih kurangnya. Sambung. Yang penting masa sambung tu saya akan tengok bentuk saya okey tak? Bentuk graf kubik S. Okey, cantik. Masa ni saya akan gunakan, ini adalah saya punya jalan saya. Saya akan lalu jalan. Tarik terus. Kalau nak tahan nafas boleh tak? Nampak. Baru follow balik jalan kerja kita. Tak nampak dah kesan pembaris tu. Cuma bila kita dah ada jalan, cantik sikit kita buat. Nampak? Ada adjust sikit. Okey. Siap. Okey, tempat berlaku adjustment. Tempat berlaku adjustment tu saya akan letak pembaris ataupun kertas. Kertas kecil tadi. Banyak berguna kertas kecil tu sebenarnya. Kalau tak ada kertas kecil, pakai kertas besar tak apa. Contoh patutnya pakai kertas kecil ni. Ni letak, padam sikit. Siap. Mata pensel kena tebal. Mata pensel kena tebal. Okey, cikgu boleh ke freehand tak pakai? Boleh. Kadang-kadang kalau graf terlengkung pelik-pelik, kalau kita contoh saya bagi. Titik dia satu kat sini. Satu lagi kat sini. Kemudian baru dia corner. Nampak? Ada pelajar tak pakai freehand. Sini saja aim ke sini. Macam-macam jadi. Pergi keluar lah apa benda. Macam-macam dia pergi. Jadi apa kita buat? Kita ambil pembaris. Jangan tekan. Ini contoh yang tepi ni. Ambil pembaris, sambung dulu yang titik jauh tu. Lembut je. Lembut je. Lembut je. Kelabu je nampak. Lepas tu macam ni. Nampak? Jadi kalau kamu tengok di straight corner macam tu. Cantik ke corner dia? Corner cantik tak cantik? Kamu boleh guna kemahiran seni kamu. Ceng 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 ceng. Bagi cantik sikit. Dah macam cantik. Baru kita follow balik. Kenapa tebal? Lagi tebal pensil ni, lagi kurang nampak kesalahan. Lagi halus, kamu akan nampak apa? Gegar nampak, double semua nampak. Ni, ikut je. Ikut. Penat berhenti. Penat berhenti. Kita ada jalan kereta api, kita takut apa? Ada stesen, berhenti. Penat berhenti. Nampak? Biar tebal. Kita bukan komputer nampak cantik. Cuma kurang-kurangnya, bentuk kita. Nak padam tu, dia nak tengok usaha memadam, bukan padam cantik. Nampak? Pemeriksa tengok, pelajar ni ada tak dia padam? Dia nampak tak dia padam? Oh, ni ada dia padam, tapi itulah dia akan kira. Itulah cerita dia. Contoh. Ini bukan, ini tak ada jawapan ni. Nanti kau pergi buat ni. Kacau ya. Kau boleh harap kau ni. Nanti kau pergi ingat yang ni pula. Satu kerja aku nanti. Okey? Dah. Boleh? Itu contoh. Kalau guna pembaris fleksibel, bila kamu dah biasa guna cara saya, pembaris fleksibel tu kau cepatlah longkang. Betul. Dah tak siap. Kawan kau berpusi-pusi, kau dah lama dah siap. Nampak? Okey? Tak kacau langsung. Jom kita tengok. Tak kacau. Jangan, don't worry. Sebab apa? Kamu tengok betul-betul. Soalan dia. Ini soalan dia. Okey, ni asian. Okey, tengok soalan C. Cuba tengok soalan C betul-betul. From your graph. Not your friend graph. Not your teacher graph. Not your schema graph. From your graph. Kau punya.
Yang ini 2 markah bonus saja. Nampak? Kalau graf salah, kamu buat C ni betul, tetap markah dapat. Sebab dia kata from your graph. Nampak macam mana? Ada pelajar graf contoh. Okey. Ni. Graf kuadratik. Patut macam ni. Kan? Ada pelajar salah plot. Titik ni sekor ke atas. Dia pun buat. W. Kan? Nampak? Tapi tiba-tiba, yang C tu betul. Contoh dia nak C, dia kata dia nak Y sama dengan kat sini. Dia pun garis lah putus-putus. Cantik dia buat. Kan? Lepas tu dia heran. Cikgu, kenapa jawapan saya 1, 2, 3 sampai 4 ni? Kan? Nampak? Dia pun sampai 4. Dia pun okey ni Pak Si. Contoh kat sini Pak Si. Kan? Dia pun dengan poyonya confident. Mungkin 4 kot. Dia turun. Padahal dia tahu markah dia tengok ruang jawapan tu ada 2 tempat kosong je. Dia turun. Tulis jawapan dengan bersungguh-sungguh. Nampak? C betul. C tu betul. Dia tulis 4 jawapan ni betul C dia. Kenapa? From your graph. Ayat dia. Dia dah nampak. Kita boleh komplain ni. Graf saya lah. Graf saya bagi jawapan macam tu. X negatif 0.6. Pergi ada graf saya ni. Oh ni. Okay. Tengok graf ni. Find the value of y when x equal to negative 0.6. Negatif 0.6. Betul-betul. Negatif 0.6. Kan? 0.6 ni. Kan? Turun ke bawah. Ting, 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 ting. Kena je tempat. Tengok. Ni saya tak boleh besarkan ni. Kena tempat dia. Sebab saya punya pensel ni tebal. Saya boleh adjust suka hati saya. Nampak? Saya adjust bagi kena ngam-ngam dekat garisan. See? Nampak? Dapat markah ke kalau beza dengan skema? From your graph. Bukan skema graph. Ingat? From your graph. Bukan skema graph. Untuk jawapan yang lain, dia ada plus minus. Contoh. Macam ni. Ini saya dapat apa ni? Saya dapat negatif 5, 6, 7, 8.5. Nampak? Ada pelajar buat dapat negatif 9. Ada orang dia dapat negatif 8. Semua betul. Examiner akan cek satu-satu ke graf. Mampus kena nak cek satu-satu. Dia nak cek satu-satu tak. Dia tengok bentuk je. Okey. Cantik. Licin. Yang penting licin. Dia tak ada. Ni. Tak ada. Ni. Dia tak boleh. Kan? Licin. Cantik graf. Koordinat betul tak? Koordinat betul. Nampak? Bentuk betul. Koordinat betul. Betul lah. Dia bukan nak kejam sangat. Dia tengok kamu buat graf pun. Oi. Kalau macam ni dah cukup cantik dah. Dah cukup cantik dah ni. Nak cantik macam mana? Ini bukan komputer. Tangan ni. Tangan. Bukan komputer. Okey. Dah siap ni. Dah tulis ni. Jawapan ni dapat berapa markah? 2 markah. Semua markah berapa? Hoi, banyak dah ni. 8. Setakat ni 8. Tinggallah D. Yang belum siap. Okey. Jadi soalan D tu yang belum siap tu, lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda. Kan? Untuk mencari nilai-nilai yang memuaskan persamaan ni. Okey, tolong saya. Kamu ada kalkulator kan? Kalkulator kamu tengok ni. Dia bagi X kuasa 3 tolak 8X campur 3 sama dengan 0. Okey, apa kamu buat? Kamu buat yang mod EQN degree 3. Ni 3 degree dia. Nampak? Okey. Kalau degree 3, dia ada X kuasa 2, X kuasa 3, X kuasa 2, X nombor. Jadi ada A, B, C, D. Jadi kat soalan kita ni, bila kamu buat degree, dia akan tanya, A berapa? Bagi tahu A dia. 1. Tekan sama dengan. Dia tanya B berapa? Tak ada. Kuasa 2 tak ada. Kuasa 2 tak ada. Kosong. Sama dengan. Dia tanya C berapa? Negatif 8. D berapa? 3.
Tolong tekan kalkulator tengok berapa dapat jawapan. Tekan. Mod, EQN, dua, ada berapa jawapan? Bagi semua jawapan. Dia ada 3 jawapan. Negatif 3. Okey, 2.618. Satu lagi. Negatif 3. 2 tu je kan? Okey, 2 saja cantik. Memang tepat. Ruang kita 2 saja. 2 saja. Ada 0.38. Ada 3 jawapan. Okey, 3 jawapan. Satu lagi 0. Berapa? 38. Ada 3 jawapan Okey, tekan kalkulator betul-betul. 3 jawapan ke? 3 jawapan tak apa. Okey, 3 jawapan kita tengok dekat graf kita. Okey, yang pertama negatif 3. Ada tak negatif 3 kat graf? Mana ada? Nampak? Tak payah bang. Cek. Dia ada tet. Tak ada. Negatif 3 kat graf tak ada. X tak ada negatif 3. Jawapan tekan kalkulator ada. Dekat graf tak ada. Betul kata from your graph. Okey, 2.618 ni kita pakai 2.6 saja. 2.6. Mana 2.6? Ambil 2.6 tanda. 2.6 tanda. 2.6. Okey. Boleh? Boleh. Nanti saya tunjuk kaedah penghapusan pula. Ni buat naik. Buat naik ni sampai kena graf. Satu lagi apa? 0.38. 0.38 tu kau bundar pakai 0.4. 0.38 kau bundar pakai 0.4 sini. Turun bawah. Ceng kena. Nampak? Ada 2 tempat kena, kau gambur sabung. Ambil baris, sambung je dua-dua tu. Okey, siap. Nampak? Ini siap Nampak? Berapa jawapan kita? Pergi isi tadi. Poyo-poyo isi. Berapa ni? 2.6 dengan 0.4. Kan? Pergi isi dekat graf. Kat jawapan. Kat ruang jawapan. Siap lah. 4 markah. Nampak? Persamaan mana? Dia tak minta. Lukis satu garis lurus yang sesuai. Dia tak tulis. Tuliskan satu persamaan garis lurus. Tak ada. Tak ada. Arahan kata apa? Lukis satu garis lurus yang sesuai. Dah lukis belum? Ni? Tak lurus. Lurus dah ni. Ihdinas siratal mustaqim. Dah buat ni. Okey. Janganlah poin banyak-banyak. Kau tak dikira. Ambil titik perpuluhan ikut sesuai dengan graf. Kalau graf kita ni berapa titik perpuluhan? Satu je. Jangan banyak. Pening. Ya Fatihah. Mana Fatihah? Mana Fatihah? Ya Fatihah ada apa? Mana soalan dia? Hilanglah. Tak ada persamaan. Nampak dia ada minta tak? Dia tak minta pun. Kalau nak buat juga, boleh. Contoh, ada pelajar dia buat cara persamaan. Kita tengok apa beza dia. Apa beza jawapan cara persamaan dengan cara teknik? Okey. Persamaan dia kata apa? Persamaan mula-mula tadi. Persamaan mula-mula adalah Y sama dengan X kuasa 3 campur 2X tolak 7. Nampak? Kemudian yang circle yang dekat D dia bagi X kuasa 3 tolak 8X campur 3 sama dengan 0. Lepas tu okey, ini kita tolak Y mati-mati, yang ini 10X. Ni negatif 10. Yang ni yang selalu sangkut. Nampak? Jadi kalau kamu sangkut kat sini tak payah ikut cara saya, kamu buat. Kalau markah dia 4,
Orang tu kata nak, dia kata persembahan tak ada, potong satu. Tolaklah satu. Tolak je satu. Bagi saya 11. Lepas tu tak dapat. Bagi saya 11. Tak apa, saya redo dapat. 11/12 saya redo. A plus tu. 90%. A plus. Bukan A tau. Okey? Ni contoh saya buat. Contoh macam ni. Bila dah buat macam ni, kalau pakai teknik kita kena buat ni X, Y. Kalau X kosong, Y negatif 10. Okey, satu lagi saya ambil titik yang senang kira sikit lah. Kalau 2 macam mana 2? Kalau X 2, Y 10. Pergi pula tengok. Kosong negatif 10. Contoh kosong negatif 10 sini. Dengan siapa? 2, 10. 2, 10 nampak? Nampak? Apa kamu nampak? Garisan yang sama jadinya. Garisan yang sama. Sama garisan ni. Kau buat persamaan ni. Sama. Okey? Tapi biasanya dalam exam biasanya ramai pelajar yang selepas kita buat seminar ni, sebab saya seminar ni bukan saya ajar kamu bukan nak senang, bukan senang. Bukan cara senang sebenarnya. Ini cara bila saya konsult dengan pemeriksa. Sebab pemeriksa pada tahun, saya ingat tahun 2014 masa tu kot. Dia kata, macam mana kita nak selesaikan masalah bila dia cek kertas, ramai pelajar tidak menjawab bahagian B, graf fungsi. Agak merugikan. Nampak? Jadi kita orang bincang-bincang kata, bila kita baca soalan betul-betul, okey. Syarat dia mesti mengikut arahan soalan. Kalau arahan soalan mengatakan, lukis satu garis lurus yang sesuai. Asalkan ada garis lurus, menghasilkan jawapan yang betul, kita bagi markah. Tapi kamu ingat, ada setengah soalan dia kata, lukis satu garis yang sesuai. Hati-hati. Kalau dia kata satu garis yang sesuai, maksudnya garis tu bukan garis lurus. Boleh berlaku. Pernah berlaku dalam exam. Pernah berlaku. Okey, ini contoh. Ini contoh apa? Membuang yang mana best. Saya tak risau kalau yang biasa pelajar buat macam ni. Teruskan. Terbaik. Boleh buat macam ni, best. The best. Nampak? Tapi kita nak buang kekurangan yang ada kat minda kamu. Cikgu, saya nak buat graf fungsi D sangkut. Cikgu, saya buat graf fungsi D tak boleh buat. Kalau jumpa soalan kubik atau kuadratik, buat dia macam ni. Tak apa. Asalkan yang penting bagi saya, pelajar jawab. Pelajar jawab, dapat markah. Kita target SPM kita bukan nak dapat 100% pun. Jadilah 89. Baru confuse pemeriksa tu. Dia tengok result kau 89. Alamak, A ke A+, A ke A+, A ke A+. Bagi dia pening. Bagi dia pening. A ke A+. 89. Kan? Contoh pelajar. Dapat A. Alamak, A sedih kan. Dia tak tahu trial dia D. Betul sedih. Saya sedih. Trial C. Exam sebenar A. Jangan sedih-sedih. Nampak? Happy. Kan? Ada pelajar trial A+. Exam sebenar A. Pun dia happy. Tak ada masalah. Math, kalau kamu nak dapat bayi sesuai yang gempak, kamu kena dapat 10 A+. Contoh macam Astro Petronas kan. Ni Petronas ni Petronas. Nampak? 10 A+. Cikgu, saya ambil 9 je. Bye. Bodoh soalan. Nak buat macam mana? Nampak? Diri 3 betul Okey, tapi kalau yang mampu kalau kamu ambil 8 subjek, kamu attack 8 A+. Kalau kamu dapat 8 A+ ataupun 8 A, benda ni tak mustahil tau. Kadang-kadang kamu tengok, alah cikgu saya tak pandai sangat. Sekarang tak pandai, exam belum tentu. Exam belum tentu. Nampak? Ada budak pandai kadang-kadang dia riak. Allah bagi blank nampak. Tak nampak apa. Jadi kita sebagai rakyat biasa ni, semasa kita belajar sentiasa doa. Contoh saya bagi tahu kamu, apa yang saya buat masa saya form 5 tu, setiap kali cikgu saya ajar, saya faham, saya kata, ya Allah Tuhanku, bagilah soalan SPM lebih kurang macam ni. Sebab yang ni yang aku faham. Yang ni yang aku faham, bagilah macam ni. Nampak?
Kalau dia keluar exam macam tu, oh aku dah pernah buat sekali hari tu, macam ni lah cerita dia. Kita tak tipu. Kita ingat. Masa kita buat. Tapi bila kita buat latihan, ada soalan susah. Kan? Kita minta doa kan, ya Allah pemudahkan, berikanlah aku seorang insan yang dapat mengajar aku. Macam tu. Sebab kita dah cuba dah macam mana. Belajar sendiri tak faham. Tiba-tiba esok kawan kita, yang kita tengok main game hari-hari, kita tanya soalan. Kau tahu tak soalan ni? Ni senang. Dia tahu. Ada berapa soalan? Ada 16 soalan ni. Kalau kamu buat study group, ada orang, dia pakar nombor 1. Nombor 2 tak erti. Ada orang, dia pakar nombor 3. Nombor 2 tak erti. Ada orang, dia pakar nombor 4. Nombor 1 tak erti. Kita tukar-tukar. Itu gunanya study group. Macam saya dulu kat sekolah, memang saya antara orang yang paling malas sekali buat kerja. Nak study memang saya malas. Tapi saya suka termenung tengok kawan saya study. Dan saya rasa tercabar kalau saya tidur, kawan saya tukar asrama, kawan saya tidur, dia bangun. Buat apa tu? Study. Saya pergi duduk sebelah dia, tengok apa dia buat. Sampai satu hari Allah bagi rezeki kat saya, sebab apa? Istiqomah saya buat benda tu. Saya boleh ceritakan dia lupa, saya boleh cerita balik. Yang hari tu, yang kau study tu, muka surat tu, macam tu. Bukan nak belagak. Ini satu lagi kaedah. Ramai yang macam saya ni. Malas study, ramai. Tambah-tambah zaman-zaman COVID ni. InsyaAllah. Jadi kami di MTM ni biasanya akan sentiasa membantu. InsyaAllah. Jadi untuk hari ni takat ni dulu. Ada satu soalan bonus untuk kamu tadi. Saya tinggalkan untuk kamu yang bulat silinder tu. InsyaAllah buatlah. Jadi insyaAllah joinlah kami. Saya sebenarnya, saya jumpa Cik Khairul dengan Abang Hakim ni, saya minta tolonglah buat kelas. Saya buat kelas tapi tak ada orang datang sebab saya tak erti nak cari orang. Okey, korang cari. Bagi saya student, saya ajar. Sama-sama dapat result nanti senyum. Bukan dapat A. Dapat result apa? Senyum. Ambil kertas result, tengok, senyum. Cukup. Mak ayah tengok, senyum. Cukup. Itu saja. Okey? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain hari waktu yang sama. Nanti akan diberitahu. Yang mana tak jumpa lagi, saya sentiasa doakan seluruh rakyat Malaysia yang ambil SPM, pelajar-pelajar kita, anak-anak saya semua ni, semua sentiasa berjaya insyaAllah. Saya serahkan kembali kepada Abang Hakim.